Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Harap semua sihat ya. Okey, mari kita teruskan. Mari kita mulakan dengan doa pembukaan. Kita doa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey. Boleh teka apa pengajaran kita untuk hari ini? Okey, mari kita lihat tajuk. Musa dan semak yang menyala. Wow, semak yang menyala. Mari kita lihat. Ups. Tetapi sebelum tu, mari kita lihat. Sedikit cerita mengenai Musa. Okey. Sebelum kita tengok Musa dan semak yang menyala, kita lihat sedikit latar belakang mengenai Musa. Okey. Orang Israel berada di Mesir. Okey. Orang Israel dipaksa menjadi pekerja ya, buruh ya. Mereka dipaksa menjadi kerja, membuat kerja yang berat. Okey. Nampak tak? Buat butter. Tetapi bilangan orang Mesir bertambah-tambah. Bilangan mereka sangat ramai. Okey. Dan Firaun, iaitu Raja Mesir, tidak puas hati. Dia tak suka melihat ramai sangat orang Israel. Jadi dia pun berkata, tiap-tiap anak lelaki orang Ibrani, okay, itu ialah orang Israel ya, mesti dibuang ke dalam sungai Nil. Tetapi semua anak perempuan mereka boleh dibiarkan hidup. Dia memberikan perintah sebegitu. Jadi semua anak lelaki perlu dibuang ke dalam sungai. Wih, takut tu. Seorang lelaki dan seorang perempuan dari kaum Levi berkahwin dan mendapat seorang anak. Nampak tak baby tu? Bayi tu comel kan? Okey. Ibunya tidak dapat menyembunyikannya lagi di rumah. Jadi ibu bayi tu terpaksa meletakkan anaknya ke dalam bakul dan meninggalkannya di tebing sungai Nil. Kakaknya pula bersembunyi dan melihat apa yang terjadi kepada adiknya. Nampak tak kakak dia? Boleh nampak tak mana kakak dia? Nanti boleh nampak satu pasang mata tengah memerhati adiknya. Nampak? Dekat semak-semak tu ya. Okey, puteri Firaun terlihat bayi itu apabila turun mandi di sungai. Dia menyuruh hamba perempuannya mengambil bakul berisi bayi itu. Okey. Jadi puteri Firaun mengambil bayi itu yang berada di dalam sungai. Puteri Firaun menjadikan bayi tersebut sebagai anak angkatnya dan menamakannya Musa, yang bermakna aku telah menariknya keluar dari air. Begitulah Musa mendapat namanya. Okey. Musa membesar sebagai anak Firaun, anak kepada puteri Firaun, dan dia telah dewasa. Suatu hari Musa menyaksikan penderitaan dan penganiayaan ke atas orang sebangsanya, iaitu orang Israel atau orang Ibrani. Dia terlihat seorang Mesir memukul orang sebangsanya. Musa membunuh lalu menanam orang Mesir itu. Dia tanam orang Mesir itu. Firaun mendapat tahu tentang pembunuhan itu dan mahu membunuh Musa. Apalah Musa nak buat sekarang ni? Musa melarikan diri ke negeri Midian. Lari. Dia sampai ke negeri Midian.
Musa berkahwin dengan anak perempuan Yitro. Yitro ialah seorang imam di Midian. Dan Musa tinggal di Midian. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Sementara Musa berada di Midian, orang Israel yang terus tinggal di Mesir sangat menderita. Penderitaan orang Israel berterusan dan mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan melihat dan mengambil berat tentang keadaan mereka. Okey, sekarang kita kembali kepada pengajaran hari ini. Musa dan semak yang menyala. Cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga 15. Sekarang kita akan baca ayat demi ayat. Kita akan lihat ya. Okey, Alkitab berkata, pada masa itu Musa mengembala kawanan domba dan kambing Yitro mentuanya, imam di negeri Midian. Ketika Musa sedang mengiringi ternakan itu ke seberang padang gurun, dia tiba di Gunung Sinai, gunung yang suci. Nampak tu? Okey, ini diambil dari Alkitab ayat pasal 3 ayat 1. Okey. Musa menjadi gembala ya. Ayat kedua, di sana malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam api yang menyala di tengah semak. Musa nampak semak itu menyala tetapi tidak terbakar. Nampak tak tu? Semak tu menyala, ada api tapi tidak terbakar. Aneh fikirnya, mengapa semak itu tidak terbakar? Baiklah aku melihat dari dekat. Musa pun pergi melihat apa yang telah terjadi ni. Apabila Tuhan nampak Musa menghampirinya, Tuhan memanggil dia dari tengah semak itu. Musa, Musa. Musa menjawab, ya, aku di sini. Ya, aku di sini. Okey. Allah berfirman, jangan datang dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu kerana engkau sedang berdiri di tanah yang suci. Nampak tak? Jangan datang dekat. Nampak? Musa telah buka kasut dia. Okey, ayat ke-6. Akulah Allah yang disembah oleh moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Musa menutup mukanya kerana dia takut memandang Allah. Akulah Allah yang disembah nenek moyangmu. Sesungguhnya aku telah mendengar seruan umatku dan melihat bagaimana orang Mesir menindas mereka. Ayat ke-9. Sekarang aku mengutus engkau menghadap Raja Mesir supaya engkau dapat memimpin umatku keluar dari negeri raja itu. Tuhan menyuruh Musa memimpin rakyat Israel tu keluar dari Mesir. Aku mengutus engkau. Apa pula ni? Okey, mari kita lihat. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Aku tidak sanggup menghadap raja dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Boleh dia cakap macam tu? Wah. Siapakah aku ini? Dia rasa dirinya tidak layak. Allah berfirman, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, kamu akan beribadat kepadaku di gunung ini. Itulah buktinya bahawa aku telah mengutus engkau. Aku akan menyertai engkau. Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Tetapi Musa berkata, jika aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyang kamu telah mengutus saya kepada kamu, mereka akan bertanya, siapakah namanya? Apakah yang harus aku katakan kepada mereka? Tanya Musa. Siapakah namanya? Dia tanya. Allah berfirman kepada Musa,
Aku adalah aku. Inilah yang mesti engkau berkata kepada mereka. Dia yang menyebut dirinya aku sudah mengutus saya kepada kamu. Nampak tu Tuhan kata, aku adalah aku. Okey, itulah cerita untuk minggu ini. Okey, mari kita lihat apa yang kita boleh belajar dari cerita ini. Tuhan memanggilnya Musa, Musa. Ini menunjukkan Tuhan mengenali Musa dan mengetahui namanya, walaupun pada ketika itu Musa hanya seorang gembala. Tuhan mengenali kita juga. Dia mengenali setiap orang dengan namanya. Okey, Tuhan mengenali kita, setiap seorang dari kita. Dia mengetahui kesukaan dan juga perkara yang kita tidak suka juga. Tuhan tahu segalanya tentang kita. Dia mengetahui kelemahan dan kelebihan diri kita. Jadi Tuhan tahu segalanya tentang diri kita. Walaupun kita tak cakap kepada sesiapa, Tuhan tahu, ya. Kita juga belajar Tuhan mahukan kita mengenalinya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan juga berkata kepada Musa, aku adalah aku. Yang menunjukkan Tuhan wujud dan telah wujud dan dari mulanya dan sentiasa akan ada, ya. Jadi Tuhan memberitahu Musa bahawa tanah yang dipijak itu suci kerana kehadiran Tuhan. Tuhan menyuruh Musa menanggalkan kasutnya. Tuhan mahu kita mengenali dirinya. Bila kita mengenali seseorang, kita belajar tentang kesukaan mereka. Betul tak? Tahu tak apa yang kawan kamu sukakan? Dia suka makan coklat atau dia suka makan gula? Kita mesti tahu kan? Apa yang dia tak suka pun kita tahu. Dia tak suka tengok ular, dia takut. Kita tahu. Apabila kita mengenali seorang, kita belajar tentang mereka. Tahu tak apakah rancangan TV kegemaran kawan awak? Tahu tak apakah makanan kegemarannya? Kita mengenali kawan kita, betul tak? Jadi kita juga perlu mengenali Tuhan Allah. Kita boleh mengenali Tuhan melalui Alkitab. Lebih banyak kita belajar, kita baca dari Alkitab, lebih kita dapat mengenali Tuhan. Okey. Dan akhir sekali kita belajar bahawa Tuhan ada tugasan untuk kita. Seperti Musa, setiap seorang dari kita dijadikan dan dipilih untuk digunakan oleh Tuhan. Kita ada tugasan. Mungkin tidak sehebat Musa. Musa dia banyak dia buat, ya. Dia membawa rakyat Israel keluar dari Mesir. Dia boleh berjalan, dia boleh memisahkan Laut Merah, kan? Dia banyak dia buat. Tapi kita juga ada tugasan kita sendiri. Setiap orang dipilih untuk menjadi anak Allah, untuk membawa kemuliaan kepadanya dan untuk digunakan untuk tujuannya. Lebih kita mengenali Tuhan, lebih banyak kita dapat mengetahui mengenai tugasan kita. Tugasan utama kita ialah untuk membawa khabar baik tentang Yesus kepada semua orang. Memang ini tugasan semua orang Kristian. Setiap orang ada cara tersendiri. Ada yang menjadi padri, ada yang menjadi cikgu, ada yang menjadi pemimpin. Kamu juga boleh ada cara untuk memberitahu orang tentang Yesus. Kamu berkelakuan baik, jadi budak yang baik. Tuhan akan, orang akan lihat, budak ni bagus. Dia seorang Kristian. Jadi kita perlu menerima tugas dan melayani Tuhan dengan penuh beriman dan mempercayai Tuhan sepenuhnya. Okey, Tuhan tengah menyediakan diri kita, setiap dari kita, ya. Okey, kita hanya manusia yang lemah. Tetapi dengan kuasa dan pertolongan Tuhan, kita boleh melaksanakan segala tugasan yang kita diberi. Okey, inilah pelajaran kita untuk hari ini dari cerita ni, ya. Okey, cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 hingga 15. Nanti bolehlah baca sekali lagi, ya.
Okey, ayat hafalan diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut kerana aku menyertai kamu. Kita baca bersama ya. Jangan cemas kerana akulah Allah kamu. Aku akan menguatkan dan menolong kamu. Aku akan melindungi dan menyelamatkan kamu. Bila kita hafal ayat hafalan ni, kita akan tahu bahawa Tuhan sentiasa menyertai kita. Tuhan tahu mengenai kita, Tuhan mengenali kita dan kita perlu mengenali Tuhan. Jadi, Tuhan akan menguatkan dan menolong kita. Dan dia akan melindungi kita dan membantu kita membuat tugasan kita. Okey? So, ayat hafalan. Okey, mari kita sama-sama doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.